Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak sambung lagi bab 4, carbon compound ataupun sebatian karbon. So hari ini awak nak tengok tajuk lemak. Okay, fats. Okay, what is fat? So fat is a hydrocarbon containing carbon, hydrogen and oxygen only. So lemak adalah hidrokarbon yang mengandungi elemen ataupun unsur karbon, hidrogen dan oksigen sahaja. Okay, so the function of fat is to provide heat and energy to our body. It's also to protect our organ. Okay, awak ada dua fungsi lemak. Yang pertama untuk menghasilkan haba ataupun nak membekalkan haba dan tenaga pada badan. Satu lagi adalah untuk melindungi organ. So lemak ni adalah sejenis ester. Okay, dia adalah ester semula jadi. Okay, so dia adalah ester semula jadi yang terdiri daripada asid lemak dan juga gliserol. Sama juga dengan minyak lah. Kalau minyak dia juga terdiri daripada asid lemak dan juga gliserol. So kalau awak tengok kat sini ada pelbagai jenis lemak. Okay, there are many types of fat here. Okay, awak nampak kat sini lemak yang dah berketul-ketul, yang ni lemak yang dah berketul-ketul dalam badan awak, dan yang ni lemak yang dalam bentuk cecair. So how many types of fat do we have? Ada berapa banyak jenis lemak yang kita ada? Okay, ni actually your activity that we are supposed to do in our class. So kita tengok kat sini apakah jenis-jenis lemak yang ada. Saturated fats are solid at room temperature and are mostly found in animal fat. Some examples are butter, lard and meat fat. Even some vegetable oils like coconut oil are saturated. Unsaturated fats are liquid at room temperature. Most vegetable oils are unsaturated in nature. They have relatively lower melting points. Unsaturated fats can be artificially converted to saturated fats by the process of hydrogenation. Vanaspati is an example of hydrogenated vegetable oil. Here we have Vanaspati. It is solid at room temperature. This is butter. It is also solid at room temperature. They are both examples of saturated fat. This is vegetable oil, which is liquid at room temperature. It is an Okay, so kalau dari dalam video ni awak boleh nampak ada dua jenis lemak. So satu adalah lemak tepu, saturated fats. The other one is unsaturated fat, lemak tidak tepu. So kalau tengok daripada video ni awak boleh nampak perbezaan dia. So for unsaturated fat, they are solid in or at room temperature. Dia adalah dalam keadaan pepejal. Okay, kalau awak biar dia dalam suhu bilik, dia boleh menjadi pepejal. Okay, tapi kalau unsaturated fat, lemak tidak tepu, dia adalah dalam keadaan cair dalam suhu bilik. Okay, so ada dua jenis. One is unsaturated, mostly comes from plant. Okay, daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, and then you have saturated fat, lemak tepu, mostly comes from the animal. Kecuali coconut oil. Okay, santan tu, coconut oil ataupun santan, dia kita walaupun dia daripada tumbuhan, kita kategorikan dia dalam lemak tepu. Okay, alright. So dari segi struktur dia, okay, secara chemical, secara kimianya, kalau awak tengok kat sini, saturated fatty acid, ikatan dia hanyalah single bond. Okay, tapi kalau unsaturated fatty acid, ikatan dia adalah ada satu double bond kat sini, ikatan berkembar kat situ. Okay, secara umumnya perbezaan dia kita tengok kat sini. Okay, kalau lemak tepu, okay, saturated fats, it comes from animal. Dia berasal daripada haiwan. Contoh awak ada minyak sapi. Minyak sapi berasal daripada lembu, G tu. Kemudian awak ada daging, lemak daripada daging haiwan.
Okay, so kalau saturated fat, dia adalah dalam bentuk pepecah pada suhu bilik. So let's say contoh awak ada sup daging. Sup daging tu bila awak panaskan, dia dalam bentuk cecair, betul tak? Tapi selepas beberapa jam, kalau awak tinggalkan pada suhu bilik, awak akan dapati kat atas layer paling atas tu awak akan dapati ada solid yang berwarna kekuningan. So itu adalah lemak tepu daripada daging tadi. Yang ketiga, dia mempunyai takat lebur yang tinggi, takat didih yang tinggi. So takat lebur yang tinggi itu maksudnya dia susah untuk, kalau dia dalam bentuk dalam bentuk pepecah, dia susah untuk dileburkan. Dan juga dia mengandungi kandungan kolesterol yang tinggi. So ini tak bagus untuk kesihatan awak. Manakala unsaturated fat, dia adalah opposite to the saturated fats. Dia bertentangan sifat dia dengan lemak tepu tadi. So kalau lemak tepu berasal daripada haiwan, lemak tak tepu berasal daripada tumbuhan. Dan dia dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okay, dia maintain dalam keadaan cecair. Walaupun awak letak lama pada suhu bilik, dia tetap dalam keadaan cecair. Okay, so takat lebur dia adalah rendah, dan juga takat didih dia pun rendah, dan last sekali dia mempunyai kandungan kolesterol yang rendah. Okay, biasanya soalan perbezaan ni dia akan keluar dalam soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Okay, kalau dalam soalan perbezaan, saya galakkan awak tulis dalam bentuk jadual seperti inilah. So kalau awak cakap pasal berasal daripada mana, yang kedua pun awak mestilah tulis ia berasal daripada mana. Effects of consuming excessive amounts of saturated fats, kesan pengambilan lemak tepu secara berlebihan. Okay, saya nak ingatkan awak, lemak tepu ni bukanlah tak bagus langsung. It's not that we cannot take the saturated fats at all. Okay, tapi kita tak boleh mengambilnya secara berlebihan. Okay, anything in this world you cannot take it excessively. Apa-apa sahaja dalam dunia ni, makanan ke apa ke, kita tak boleh ambil secara berlebihan. Okay, kena ambil secara bersedana. So apakah kesan kalau kita ambil lemak tepu secara berlebihan? So you know that saturated fat contain cholesterol. Okay, ingat dia mempunyai kolesterol. So what happen if we consume too much cholesterol? Kalau kita ambil terlalu banyak kolesterol. Okay, yang pertama, awak akan dapat penyakit arteriosclerosis. You are exposed to this disease. Okay, arteriosclerosis ni maksudnya adalah arteri tersumbat, clogged arteries. Okay, kemudian awak akan terdedah kepada penyakit darah tinggi, high blood pressure, or heart attack, stroke, and then you are also risk to obesity. Awak juga akan berisiko untuk mendapat penyakit obesity. So kat sini cikgu ada bagi link video yang awak boleh tengok bagaimanakah penyakit-penyakit ini. Okay, untuk penyakit-penyakit ni, macam dalam bab 2 yang kita belajar hari tu, awak mesti tahu punca dia, factor ataupun source dia, and then awak mesti tahu cara mengatasi dia. Kenapa? Sebab soalan-soalan macam ni biasanya dia keluar dalam soalan esei. So tadi sebenarnya dia kesinambungan daripada bab 2 yang kita belajar hari itulah. Okay, so yang ini pun sama, kita dah belajar masa bab 2. So yang ni kita nak recall back what is arteriosclerosis. So arteriosclerosis is the blocked arteries. Okay, penyakit yang menyebabkan arteri tersumbat. So this is your arteries.
where your red blood cell flow here. Okay, kat sini awak nampak darah merah mengalir dalam artery, and then this yellow thing here is the cholesterol or fats. Okay, kat sini warna kuning ni adalah lemak awak ataupun kolesterol. Okay, so apa yang berlaku, apa yang awak perlu tahu untuk penyakit ini? Yang pertama, you have to know how to label the artery. Okay, awak kena tahu nak melabelkan keratan rentas arteri. So here you have a normal artery. Yang ni awak nampak yang pertama sekali, a normal artery yang sihat. So the hole here, okay, lubang kat sini where the blood flow, we call it as lumen. Okay, dalam bahasa Melayu pun kita panggil sebagai lumen juga. And then outside here, yang kat luar ni, outside layer, we call it as the artery wall, dinding artery. Okay, awak kena tahu label. So for normal artery, okay, for healthy artery, it has a big lumen. Okay, lumen dia adalah besar, so the blood can flow regularly. Dia akan boleh mengalir dengan baik. Okay, so jantung awak pun pump dengan biasa je lah. Okay, dengan kadar yang biasa. Tapi what happen if your artery is clogged with the cholesterol? Okay, awak tengok gambar yang kedua. Okay, yang ini, so sama juga keratan rentas dia. So you have the artery wall here, and then you have the lumen here. But the difference between normal artery and clogged artery, perbezaan dia adalah clogged artery dia mempunyai lumen yang kecil. Okay, small lumen. Okay, kenapa ada lumen yang kecil? Sebab kat sini ada kolesterol yang terkumpul. Okay, so this cholesterol has made the lumen become smaller. Dia jadi sempit, makin sempit. So bila lumen awak semakin sempit, blood flow will be clogged. Okay, dia tak boleh mengalir dengan baik. So your heart need to pump it faster. So bila darah ni tak boleh mengalir dengan baik, jantung awak perlu mengepam dengan lebih cepat. Okay, sebab itulah orang yang mengidap arteriosklerosis ni, dia boleh berisiko untuk mendapat sakit jantung dan juga stroke dan darah tinggi. Okay, so untuk tajuk ni, apa yang awak perlu tahu? Yang pertama, you have to know how to draw and label the cross section of normal arteries and unhealthy arteries. Okay, contoh soalannya macam ni lah. Awak diberikan gambar rajah A dengan B, and then awak kena tahu labelkan ni apa. So K, awak tahu K tu adalah, K tu adalah lumen. Okay, so awak nampak kat sini big lumen and small lumen, and then awak kena tahu labelkan ni apa. Ini adalah kolesterol ataupun fat. Okay. So soalan dia macam itulah. Awak kena tahu melabel dan kena tahu apa berlaku apabila lumen awak tu menjadi sempit. So dia akan menghalang aliran darah. Okay, aliran darah awak susah untuk bergerak. Okay, so arteriosklerosis ni dia melibatkan small arteries. Okay, melibatkan arteri kecil. So arteri kecil ni those who carry nutrients and oxygen, yang membawa nutrisi dan juga oksigen. Okay, nampak tak betapa bahayanya kalau arteri awak tersumbat. Okay, tengok dia membawa oksigen. The red blood cells tadi dia bawa oksigen kan. So kalau susah untuk membawa oksigen, dia akan menyebabkan organ awak tak dapat terima oksigen. So tak baguslah untuk badan awak.
Okey, subtopik yang seterusnya untuk hari ini kita nak tengok oil palm fruit. Okey, buah kelapa sawit. So siapa yang tak pernah tengok buah kelapa sawit tu, let's watch the video first. The oil palm tree is a monoecious crop, having both male and female flowers on the same tree. It can grow up to 60 feet and more in height. Oil palm trees bear fruits after 30 months of field planting and continue to be productive for the next 20 to 30 years, ensuring a consistent supply of oils. One oil palm tree can produce many bunches of fruitlets, commonly known as fresh fruit bunch or FF. Okey, so tadi kalau tengok pokok kelapa sawit, so ini adalah buah kelapa sawit. So dia dalam bentuk bunches, dia dalam bentuk tandan macam ni. So kelapa sawit ni satu tandan, a bunch. Okey, ni tandan dia, bunch, tandan. So yang kecil ni yang kita panggil sebagai fruit dia, buah dia. Okay, so untuk tajuk ini awak kena tahu melabel juga. Okay, so you have 3 parts of oil palm fruit. Awak ada 3 bahagian. The first one we call it as endocarp or shell, hard part. So this part, so this is the part we call it as shell, endocarp ataupun dalam bahasa Melayu tempurung. So kat sini tiada minyak. Okay, kat sini tak ada minyak. Okay, the second part inside ni yang the white flesh here, warna putih ataupun isi dia, we call it as kernel. Okay, kernel ataupun dalam bahasa Melayunya isi rong. Isi rong. Okay, so kat sini this part, this kernel part, it produce kernel oil. Okay, dia menghasilkan minyak kernel. So it is a quality oil. Kat sini dia menghasilkan minyak kernel. So yang ini yang berkualiti lah. Okay, berkualiti tapi sikit je kuantiti dia. Okay, yang ketiga awak ada pulp ataupun mesocarp. So yang ini dalam bahasa Melayunya kita panggil sabut. So sabut dia menghasilkan minyak paling banyak kat sini, the largest amount of oil. Largest amount of oil, minyak paling banyak. But this one is not a quality one. Yang ni tak berkualiti sikit lah nak compare to kernel oil. So untuk tajuk ni awak kena tahulah melabel bahagian kelapa sawit. Okay, contoh soalan dia awak boleh tengok kat sini. So you are given a cross section of oil palm fruit. So you have to label it. So why kita tengok kat dalam tu. So this one we call it as isi rong ataupun kernel. Labelkan. And then you have kat luar kan. Okay, kat luar kita panggil mesocarp ataupun sabut. Okay, kemudian dia tanya kat manakah yang menghasilkan minyak paling banyak. So Z. Okay, Z menghasilkan minyak paling banyak. Namakan proses yang menghasilkan minyak kelapa sawit. Yang ini kita nak belajar lepas ni. Kita panggil dia sebagai extraction of palm oil. Nama dia adalah pengekstrakan minyak kelapa sawit. Nama proses dia. Okay, apakah kebaikan dia? Dia mengandungi lemak yang kolesterol yang sedikit. Low cholesterol content. Okay, dia mengandungi kolesterol yang sedikit. Sekejap lagi awak akan belajar benda ni lah. So bahan-bahan yang diperbuat daripada minyak kelapa sawit, you have candle and sabun soap.
Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak ekstrak ataupun nak dapatkan minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit. So the process name is extraction of palm oil. Nama proses tu kita namakan dia sebagai pengekstrakan minyak kelapa sawit. So dalam exam dia akan tanyalah apakah nama proses penghasilan minyak kelapa sawit. So your answer should be extraction of palm oil. Proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Awak tulis proses pengekstrakan pun should be okay. Okay, so untuk proses pengekstrakan kelapa sawit, kita tengok dulu dalam industri ataupun dalam kilang. So ada beberapa step. Step yang pertama adalah sterilization. So masa proses ni apa yang berlaku? The fruits are steamed. Okay, buah tu di-steamkan, dipanaskan. Okay, kenapa? Ada dua tujuan dia. So yang pertama untuk melembutkan buah. Okay. Yang kedua untuk membunuh microorganism. So tujuan ni awak kena ingat. Okay, dalam exam dia akan tanya what is the function for the fruit to be steamed. Apakah fungsi ataupun kenapa kita perlu mensteamkan buah tu, memanaskan buah tersebut. Okay, itu proses yang pertama, sterilization, pensterilan. Second step, threshing. Okay, penanggalan. Okay, penanggalan ni apa yang berlaku? Yang tadi kita tengok buah kelapa sawit tu dalam bentuk tandan, betul tak? Okay, dalam bentuk tandan, lepas tu ada banyak-banyak okay, dia dalam bunch. So kita nak pisahkan buah tu daripada tandan tersebut. Okay, kita nak leraikan dia, nak separate the fruits from the bunches. Okay, yang ketiga proses digestion, pencernaan. So apa yang berlaku kat sini, kita nak pisahkan sabut ni daripada isi rong tu, okay, ataupun tempurung. So mesocarp are separated from the shell. Okay, mesocarp dipisahkan daripada tempurung. Okay, next step kita ada extraction, pengekstrakan. So what happen here, the oil is pressed out using hydraulic press. Okay, kita akan tekan minyak tu menggunakan penekan hidrolik. Okay, tekanan yang tinggi sampailah minyak tu keluar. So kat sini ada dua jenis minyak. Yang pertama kita pisahkan ataupun kita tekan minyak yang ada daripada mesocarp. Okay, kemudian yang isi rong tadi, shell tadi, kita akan pisahkan di tempat yang lain. So kat situ kita ambil minyak kernel. Okay, seterusnya kita ada filtration, penurasan. So what happen here? The impurities such as debris are removed. Okay, pendasing tu, sisa-sisa sekam, sisa-sisa sabut tu akan disingkirkan. So kita nak minyak saja. So kat sini minyak dia akan jadi warna macam warna oren yang pekat. Okay, dia sangat pekat, warna oren saja, warna oren ataupun warna chocolate brown. Okay, dan merah macam tu lah. And then the last one is purification process. Kita nak purify ataupun nak tulenkan minyak tersebut. So minyak yang terhasil tadi, yang kita dah turas tadi, dia berbau. Okay, dia ada bau dan juga sedikit kotor. So apa yang berlaku kat sini, kita nak remove, kita nak buang, nak singkirkan bau dan colour yang tak cantik tu. Okay, we want to remove the odor and colour. So kita guna apa? Kita menggunakan activated carbon. So kita guna karbon untuk menyingkirkan bau dan minyak, warna minyak. Okay, yang kedua kita akan gunakan asid fosforik untuk menghilangkan kotoran. Okay, so lastly kita gunakan phosphoric acid to clean the dirt. Itu proses penulinan. So awak ada 6 proses semuanya: sterilization, threshing, digestion, extraction, filtration and purification. Kita tengok video ni macam mana dia buat. So kita ambil buah kelapa sawit tu,
tandan kelapa sawit, the bunches of oil palm fruit, and then they will be put inside the steamer. Dia akan dimasukkan dalam sterilization punya tempat lah, sterililan kat sini. Nampak tu apa, dia akan rebus sterilizer. Kat sini dia akan rebus untuk lembutkan buah dan juga to soften the fruit and to kill the microorganism, untuk bunuh dan lembutkan buah. And then threshing process, betul, threshing process, penanggalan. Kita nak pisahkan buah daripada tandan. So awak ambil buah je kat sini, tandan tu kita asingkan. So ni mesin pemeras kat sini. Apa yang dia buat adalah digestion dan juga extraction. Okay, kat sini dia menghasilkan minyak lah. So dia dah pisahkan tadi kelapa sabut dengan apa tadi, dengan tempurung kan. And then bila dia dah pisahkan, dia akan tekan menggunakan hydraulic press. Okay, yang kat sini pula biji dia ni dia akan pecahkan. So kat sini dia ambil kernel oil. Kalau tadi dia ambil crude oil, kat sini dia ambil kernel oil. So digabungkan dua step, digestion and extraction. Okay, lepas tu awak ada filtration. Okay, ni dia tunjuk ampas tandan. Okay, boleh dihancurkan ampas tandan tu. Okay, actually awak kat sini awak ada penurasan. Okay, lepas dia turaskan, and then dia akan tulinkan minyak. Okay, turaskan minyak ni, penyaringan, and then dia akan purify the oil. Okay, last sekali step dia akan purify the oil, dia akan tulinkan minyak. Okay, dalam video tadi dia tunjuk sampai penurasan saja. Okay, tengok pula apa yang kita akan buat kalau kita buat dalam makmal pula. Okay, so kalau dalam makmal, so in the laboratory, the steps are simple. Okay, kat sini dia tak ada proses penanggalan. Kenapa tak ada threshing process, tak ada penanggalan? Because we take the fruits dah. Kita memang dah ambil buah dia saja. So apa yang kita buat, we sterilize the fruits. Okay, sama juga macam tadi, kita nak bunuh microorganism and to soften the fruit, and then kita digest the fruit. Digest the fruit means kita tanggalkan buah tu daripada sabut tu, daripada tempurung, and then kita filter the oil using towel. Kita akan turaskan minyak tu daripada menggunakan towel. So kat sini minyak yang terhasil tu dia lebih pekat lah, dia lebih likat dan lebih pekat. So minyak yang terhasil adalah sedikit, normal kan. Okay, kalau awak nak banyak, awak akan tambah air, tapi kualiti dia dah berkurang lah kalau awak tambah air. Okay, so kita tengok dalam makmal, kita tengok video Cikgu Hailmi buat. Okay, so kat sini tak ada threshing process. Why? Because we use the fruits itself. Kita tak guna bunches lah, kita dah ambil seketul-seketul buahnya. Okay, so first step, sterilization. Okay, awak steamkan buah tu so that the microorganism will be killed and the fruits will be soft. Kita nak bunuh microorganism ataupun bakteria yang ada pada buah-buah tu, dan untuk lembutkan. Okay, second step, we digest the fruit. Okay, kita cernakan buah tu. Cerna maksudnya awak keluarkan sabut daripada tempurung. Okay, tengok orang tengah digest the fruits. Pencernaan ya, jangan lupa buka extraction untuk pencernaan. Okay, last one, kita filter the oil. Okay, kita turaskan minyak tu, tapis minyak tu menggunakan towel. So what you have here is the oil. Awak nampak ni minyak yang tulen kat sini lah. Okay, minyak yang likat, dia likat sikit. Okay, so
So kalau kat dalam makmal dia simple, 3 step sahaja. Okay, contoh soalan yang awak ada, yang awak akan jumpa macam inilah. Dia akan bagi awak kadang-kadang dia bagi awak soalan yang dalam pengekstrakan minyak dalam kilang. Kadang-kadang dia bagi awak pengekstrakan minyak dalam lab. Okay, so kalau dalam lab ada 3 proses. Yang pertama pensterilan, yang kedua yang kita ketuk ni kita panggil sebagai digestion process. Dua pelakon saya ni. Okay. So this one ni digestion ataupun pencernaan. Okay, yang mana kita asingkan sabut dengan asingkan sabut dengan tempurung dia. Kemudian kita ada penurasan. Okey, namakan proses X. Okey, jawapan dia kat atas tadi, digestion, pencernaan. Apa mana kat peringkat mana mikroorganisma dibunuh ataupun dimusnahkan? Okey, peringkat pensterilan, sterilization. Okey, dalam industri ataupun dalam kilang, kalau disebut industri itu maksudnya dalam kilang lah, namakan proses selepas proses penurasan. Okey, ia adalah penulinan. Okey, purification. Purification ni kat mana kita nak hilangkan bau dan juga warna dia. Okay, what is M? Minyak kelapa sawit. Apakah vitamin yang ditemui atau yang didapati? A dengan E. Okay, yang ni kita belajar lepas ni. Okay, apakah kegunaan dia? Boleh tengoklah macam-macam kegunaan. So boleh guna untuk menggoreng minyak sawit tu, dan awak ada mentega, buat es krim, buat lilin, buat sabun, buat kosmetik, dan juga buat bahan api fosil. Okay, banyak kegunaan minyak kelapa sawit. Pokok kelapa sawit sendiri pun dia ada banyak kegunaan. Okay, contohnya batang dia tu sekarang ni kita gunakan untuk perabot juga, boleh digunakan untuk buat katil ataupun kerusi. Okey, apakah kebaikan minyak kelapa sawit? Benefits of palm oil. So first, it has high antioxidant. So antioxidant ni bagus untuk kita prevent cancer. Okay, and then it contains vitamin A and E, contains beta carotene. Dia merendahkan kolesterol yang tidak baik dan juga meningkatkan kolesterol yang baik. Dan last sekali, dia boleh prevents blood clot. Okay, dia boleh mengatasi darah tersumbat. So dalam kata lain, dia boleh mengelakkan awak daripada mengalami thrombosis. Okay, last sekali kita nak tengok penyelidikan dan pembangunan bagi minyak kelapa sawit. So agensi yang terlibat, agensi involved, MARDI, FELDA, MPOB and FEDCRA. So I suggest or I advise you to find out the real name for this. Okay, awak cari apakah nama-nama betul dia. Okay, biasanya ada dalam buku nota ataupun awak boleh search internet. Okay, sebenarnya minyak kelapa sawit ni adalah salah satu penyumbang kepada pembangunan ekonomi, sebab negara kita ni sesuai untuk penanaman kelapa sawit. So apa yang kita buat, contohnya MPOB, dia telah menjalankan kajian untuk meningkatkan kualiti dan juga kuantiti minyak kelapa sawit, so supaya kita boleh ekspor minyak kelapa sawit kepada luar negara. Kemudian kita dah mula membuat kajian untuk menjadikan minyak kelapa sawit ini sebagai bahan api kenderaan as a vehicle fuel. Okay, kita nak gunakan kepada kenderaan-kenderaan. Okay, kemudian MARDI, FELCRA, MPOB dan FEDCRA juga sudah pun menjalankan kajian untuk mencari apa lagi kegunaan lain
minyak kelapa sawit. Other uses of palm oil other than yang kita tengok tadi lah, other than making chocolate, soap, candles, and then few. Last sekali kita sedang mencari cara untuk mengoptimumkan penggunaan tanah bagi penanaman kelapa sawit. Okay, kalau boleh kita nak cari kawasan yang lebih bagus, kawasan yang lebih luas untuk penanaman kelapa sawit, dan cara yang cepat untuk kita matangkan pokok kelapa sawit. Okay, so untuk hari ini itu saja 2 subtopik, iaitu lemak dan juga kelapa sawit. Lepas ni kita nak masuk sabun, topik sabun. Okay, salah satu kegunaan kelapa sawit. So kita akan tengok macam mana kita menghasilkan sabun dan bagaimana sabun bertindak ke atas kotoran. Okay, terima kasih. Tolong jawab soalan yang cikgu bagi. Thank you.